Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya kasihi Fadil Tuan Imam Bilal, mengurusi serta ahli kuasa Surah An-Nur Seksyen 4 Seremban Selatan ini. Tak lupakan tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sama ada yang kenal saya ataupun tak kenal. Kalau tak kenal, saya syukur banyak-banyak. Alhamdulillah, senang kalau orang tak kenal ni. Tapi ala kulli hal, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan untuk kita berkenalan kali yang pertama di surah An-Nur ini. Surah yang kalau saya lihat daripada perkongsian-perkongsian dalam grup pengkuliah Negeri Sembilan tu, saya tengok antara surah yang aktif, Masya Allah. Boleh kata hampir tiap-tiap malam ada perkongsian secara live dengan kehadiran asatizah-tizah yang hebat-hebat, tak termasuk diri saya ni. Tapi malam ni alhamdulillah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang cantik. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh sampai ke sini. Tak pernah sampai. Nak sampai sini pun tadi terpaksa pakai Google Map, mencari laluan untuk ke sini sebab tak pernah sampai. Namun inilah takdir Allah yang indah. Bagaimana Allah penyusun pertemuan manusia itu dalam keadaan yang kadang-kadang kita tidak pun pernah terfikir Allah merencanakan sebegitu. Dan pastinya perencanaan Allah itu dalam apa juga keadaan adalah perencanaan yang hebat. Apa yang Allah tentukan bagi kita, bagi kehidupan kita, sama ada kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, ialah merupakan satu ketentuan yang kalaulah kita cuba untuk nak membuatnya dengan pengaturan kita sendiri, pasti akan ada cacat merba pada pengaturan kita. Tetapi pada pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan setakat diri kita, bahkan untuk alam ini, ianya semuanya indah-indah belaka, kecuali bagi mereka yang hidup dengan tidak beriman, tidaknya menerima ketetapan yang kita tahu bahawasanya sifat orang beriman mestilah beriman dengan qada dan juga qadar. Siapa pun yang beriman dengan qada dan juga qadar, seperti mana yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabahu as-sarra syakar wa in asabahu ad-darra sabar. Betapa takjubnya kehidupan orang beriman ini, kata Nabi, bagaimana seluruh urusannya itu baik-baik sahaja. Kalaupun dia dikurniakan dengan kegembiraan, maka tidak ada yang lain yang akan menghiasi kehidupannya melainkan kesyukuran yang tidak berbelah bahagi kepada Allah. Dan kalaupun ditimpakan baginya musibah-musibah yang kecil-kecil ini, dirinya tetap ada sabar untuk menyantuni kehidupan yang kita tahu ianya hanyalah kehidupan yang sementara. Daripada takdir kehidupan yang Allah tentukan bagi kita, bagi tempoh setahun, kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di sana 12 bulan. Satu daripada 12 bulan tersebut Allah tentukan bagi kita dengan ketibaan satu bulan yang kita tahu bila sebutkan bulan tersebut, manusia itu sekurang-kurangnya terbahagi kepada dua. Golongan yang pertama, bila sebutkan bulan ini, semuanya tersenyum meriang, bergembira, bahkan menyambut ketibaannya dengan penuh kesungguhan. Bulan apakah itu? Tak lain tak bukan, itulah bulan Ramadan. Apa yang diceritakan oleh tabi'in yang terkenal yang namanya Mu'alla ibn al-Fadl. Beliau menceritakan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membayangkan kegembiraan mereka menyambut ketibaan bulan ini, mereka itu sedia menanti kehadirannya sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum daripada ketibaan Ramadan itu pun. Mereka telah pun mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar disampaikan diri mereka kepada bulan Ramadan. Begitu hebat penantian mereka terhadap Ramadan. 6 bulan sebelum dah minta supaya ditemukan dengan bulan tersebut. Kita ni kalau dapat berdoa 2 bulan sebelum pun orang kata baik sungguhlah kita ni. Masuk bulan Rejab,
Siapa yang angkat tangan, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Siapa yang boleh angkat tangan doa macam ni, minta pada Allah, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Orang tahu orang ni mudah-mudahan orang yang baik-baik. Itu label kita. Tapi label para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, 6 bulan sebelum daripada Ramadan, mereka telah bermohon kepada Allah, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ni. Ada juga yang bila dengar dia kata 6 bulan, kenapa tak minta setahun sebelum? Orang boleh. Setara dia pun tak buat macam tu, tapi bila nak condemn orang nombor satu. Tuan-tuan, bukan sahabat tak nak minta setahun sebelum, sebab mereka ada rutin yang lain. Kata Mu'alla ibn al-Fadl, 6 bulan sebelum ketibaan Ramadan mereka minta untuk diperpanjangkan umur bagi dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan selepas daripada Ramadan, tiap-tiap hari doa, ya Allah terimalah amal kami. Itu yang tak jadi setahun tu pasal apa? 6 bulan lepas Ramadan, fokus, ya Allah kami dah berbuat segala amalan di bulan Ramadan, tolong terima. Kita lepas Ramadan kira pakat-pakat berasa masuk syurga belaka dah. Tak ada dah nak berdoa, lupa dah nak berdoa, ya Allah terimalah amal kita. Tapi para sahabat dah berharap agar diberikan ruang untuk buat amal. Lepas dah buat amal yang kita tahu tidak ada amal-amal yang lebih baik daripada amal para sahabat. Selepas daripada Nabi SAW, mereka lah orang yang paling kuat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu pun bila mana mereka melakukan amal, tak ada dalam hati mereka rasa yakin bahawasanya kesemuanya akan diterima, melainkan mereka berharap sungguh-sungguh daripada Allah agar Allah terima. Inilah golongan yang bila sebutkan Ramadan, semuanya senyum-senyum belaka, seronok datang Ramadan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, bila datangnya Ramadan, pakat semua berkerut dahi belaka. Sebab apa? Aduh, terpaksa bertentang. Kalaupun bukan dengan orang lain, diri sendiri yang mereka terpaksa bertentang dengannya, iaitulah hawa nafsu. Dalam diri kita ni ada satu bahagian yang namanya hawa nafsu, yang selama 11 bulan inilah, kalaulah manusia tidak mendidiknya daripada masa ke semasa, bila tibanya Ramadan, amboi, susah. Tak pernah nak biasakan diri berlapar barang seketika yang namanya puasa-puasa sunat. Tiba-tiba nak kena puasa, tak boleh makan, semalam baru boleh makan perkena wati sarang burung. Hari first Ramadan, Februari tu dah tak boleh. Ustaz saya tak boleh, Ustaz Ramadan ni tiap-tiap pagi paling kurang pukul 9 pagi tu mesti kena teh tarik satu cawan. Kalau tak boleh hidup, dia kata. Tiba-tiba satu Ramadan, benda tu yang tak boleh. Mana kehidupan saya? Kalau sebelum daripada ni, siang-siang hari ke malam-malam hari ke, tengok isteri nampak cantik, kira jadilah. Bulan Ramadan jangan cuba-cuba. Pasal apa? Kalau kita kata terlajak, alamatnya 2 bulan dah puasa berturut-turut mesti dibayar, dia punya kafarahnya. Mana suka orang begini bila sebut Ramadan? Tak boleh. Semua benda yang disukai oleh saya, bagi dia lah, semua tak boleh belaka. Sebab yang disukai itu dah daripada bahagian yang semata-mata namanya hawa nafsu ni. Tapi bagi orang macam tuan-tuan, macam puan-puan yang di belakang tu, bila sebutkan Ramadan, mudah-mudahan kita daripada golongan yang pertama. Amin ya Rabb. Kenapa? Sebab kita tahu inilah peluang dan ruangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak seperti mana waktu-waktu yang lain. Cuma malam ni, bila mana saya diminta untuk berkongsi tajuk dalam beberapa malam yang bakal tiba kepada kita Ramadan, kita bukan nak memberikan fokus kepada orang baik-baik macam tuan-tuan yang insya-Allah kalau tak kata ajak untuk kata suka dengan Ramadan pun dah memang suka. Tapi kita nak fokuskan seperti mana yang telah pun Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan bagi sekalian hamba-hambanya yang beriman, disantuninya seluruh jenis manusia tanpa mengira mereka itu adalah merupakan orang yang baik sebelum daripadanya ataupun orang yang sebaliknya sebelum daripada itu. Inilah yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza dakhala awwalu lailatin, idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, sufidatis syayatin wa maratul jin
وغلقت أبواب النار فلم تفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم تغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. Ramadan ini tuan-tuan bukan hanya untuk orang baik-baik macam tuan-tuan dan juga puan-puan. Ramadan ini untuk semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudi untuk menyahut panggilan daripada Allah. Nabi kata bila masuk sahaja awal malam daripada bulan Ramadan, malam pertama Ramadan itu lagi ceritanya, Allah Subhanahu wa taala akan memulakannya dengan merantai seluruh syaitan-syaitan, jin-jin yang jahat yang selama ini mengacau ganggu manusia, mengacau ganggu anak Adam ini. Untuk waktu ni Allah kata rantai belakang. Pasal apa? Nak bagi peluang pada kita, kalaulah selama setahun ini kita tak dapat berbuat baik dengan alasan bahawasanya yang menjadi masalah yang utama saya tak boleh buat baik, ustaz, tak ada benda lain, syaitan lah punya pasal. Sekarang syaitan ni Allah dah rantai. Nak salahkan siapa lepas ni? Allah bagi lagi suntikan motivasi buat semua daripada kita. Tak kiralah kita ni orang baik sebelum daripada ni ataupun kita orang yang pernah berbuat jahat sebelum daripada ni. Allah kata apa dia? Wa ghulliqat abwabun nar falam tuftah minha bab. Nabi kata wa ghulliqat abwabun nar falam tuftah minha bab. Allah tutup pintu neraka kesemuanya, satu pun tak buka. Wa futihat abwabul jannah falam tughlaq minha bab. Semua pintu syurga Allah buka, satu pun Allah tak tutup. Nak faham dua frasa ini, pintu neraka yang ditutup, pintu syurga nak dibuka, saya berikan perbandingan tuan-tuan. Surau kita ni, tuan-tuan punya surau ni 24 jam ke buka? 24 jam. Bila-bila boleh masuk. Tapi kita ambillah contoh haknya jenis sat-sat tutup, sat-sat buka. Orang Kedah kata sat-sat ni sekejap-sekejap. Tuan-tuan bagi tahu, kata surau tuan-tuan ni nak masuk nanti subuh, nanti pukul 5 kita buka, lebih kurang dalam pukul 8 pagi kita tutup sekejap nak cuci apa, contohlah begitu. Nak mari masuk balik pukul 12, nanti lepas zuhur lebih kurang 2.30 kita tutup balik. Bukan apa kalau tak tutup, takut nanti binatang masuk sebagainya lah. Istilah tutup ni bukan tutup untuk tak nak bagi orang semayang, tapi tutup tujuannya supaya kita kata itulah waktu supaya keselamatan tempat kita punya speaker selamat, contohlah begitu. Belah malam pun kita kata kita buka lebih kurang dalam pukul 6.30, pukul 10 malam, 11 malam kita kuncilah. Pasal apa? Nak jaga keselamatan tempat kita. Contoh begitu. Waktu diberikan, dibukakan segala pintu, kita harap pakat-pakat masuk, pakat-pakat mari belaka. Dan kita dah tulis dekat luar, waktu operasi masjid kita, surau kita, tutup sekian waktu, buka sekian waktu. Bila kita buka, kita harap orang mari. Waktu kita tutup, jangan pula ada yang mari. Sebab kalau yang mari waktu kita tutup, kita tahu dah itu ada operasi yang lain. Faham maksud saya? Allah buka untuk Ramadan ni pintu syurga supaya semua jenis manusia ada harapan untuk masuk syurga Allah. Siapa pun dia sebelum daripada tu cerita lain. Allah berikan masa ni untuk semua masuk syurga Allah. Dan Allah tak nak masa Ramadan ni orang masuk dalam neraka. Tapi kalaulah ada orang dengan Allah berikan peluang bulan Ramadan inilah dia masuk syurga Allah, dia sepatutnya masuk syurga Allah dengan bulan Ramadan yang tiba ini. Tiba-tiba sebaliknya yang terjadi. Hak yang ditutup itulah yang dipecahkan pintunya untuk masuk yang namanya neraka. Yang syurga yang terbentang luas untuk dia masuk, dia tak masuk. Inilah golongan yang Nabi sebutkan. Raghima anfumri'in, raghima anfumri'in, raghima anfumri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salah falam yughfar lah. Nabi kata inilah golongan yang celaka. Apa hal celakanya dia? Nabi kata Ramadan memasuki fasa kehidupannya. Maksudnya dia sempat hidup di bulan Ramadan. Sampailah habis Ramadan 30 hari ataupun 29 hari, Ramadan itu berlalu pergi daripada kehidupan dia. Tapi satu dosa dia pun tak diampunkan oleh Allah. Pasal apa? Dikatakan celaka pada dia. Syurga itu telah pun terbentang luas untuk engkau mendapatkan keampunan dan rahmat daripada Allah. Sedangkan Allah tak berkeinginan langsung pun untuk kalian masuk ke dalam neraka pada waktu Ramadan yang tiba ini.
Tapi kita fahamlah, dalam keadaan orang lain menahan diri daripada kemarahan Allah, kemurkaan Allah bagi mereka yang melanggari perintah Allah, ada kumpulan-kumpulan yang lain yang mungkin muncul sempena dengan kehadiran Ramadan yang mulia ni. Walaupun ianya didatangkan dalam bentuk jenaka, tapi itu sebahagian daripada realiti masyarakat kita. Grup ya. Siapa tak kenal? Tanpa disebutkan namanya. Geng plastik hitam. Wih, nampak macam mafia dahsyat ni. Geng plastik hitam. Dia tak muncul waktu lain, tuan-tuan. Dia cuma muncul di bulan Ramadan. Maka untuk golongan ini, kalau kita dengarkan hadis ni, apa Nabi kata? Bila masuk saja malam pertama di bulan Ramadan, wa nada munadin, pada malam pertama ini sebenarnya akan datang satu suara yang menyeru. Tapi seruan itu tak didengari oleh telinga yang ini, ia didengari oleh suara yang ini, hati yang ini. Nabi sebutkan benda itu akan berlaku. Itu sebab bila mana datangnya malam pertama, tuan-tuan jangan terkejut. Tiba-tiba manusia datang sekian ramai. Dalam keadaan kita biasa maghrib macam ni 2-3 orang, tiba-tiba bulan Ramadan, amboi, pengurusi kata tahun depan kita kena lagi luahkan surau kita ni. Pasal apa? Tak muat. Tuan-tuan jangan pelik, jangan pula sindir orang yang datang, jangan. Sebab telah pun datang daripada khabar Nabi, memang malam pertama ni akan datang satu suara yang menyeru manusia. Apa kata suara ni? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai sekalian manusia yang berhajatkan kebaikan bagi hidupnya, inilah masanya untuk kalian menghadap akan kebaikan tersebut. Peluk dan dakap erat peluang tersebut yang kalian takkan beroleh pada waktu yang lain. Itu sebab orang yang tak pernah datang sebelum daripada bulan Ramadan, malam yang pertama ni kadang-kadang terjentik hati dia, datang ke rumah Allah Ta'ala, datang ke surah Ar-Nur. Tuan-tuan kena jaga. Jaga macam mana? Itu juga ujian untuk kita. Walaupun sebelum daripada itu ujian untuk orang yang tak dapat datang, tapi malam pertama Ramadan bagi tuan-tuan yang dah sedia baik ni, perempuan yang dah sedia baik ini, itu ujian untuk kita. Nak jaga mulut ke tidak? Lama tak nampak, baru dah nampak. Amboi bahasa kita. Tuan-tuan, siapa kita untuk menghalau insan yang baru dijentik hatinya oleh Allah untuk dia bertamu dalam ribaan Ramadan yang Allah berikan peluang kepada dia? Jangan. Kita sambut dia, galakkan dia. Alhamdulillah, selamat datang. Jom sama-sama kita imarahkan Ramadan. Takkah kita seronok dengan manusia yang membarisi barisan-barisan salat untuk taat pada Allah, menambahkan keberkatan dan rahmat Allah untuk tempat duduk kita. Dan bagi mereka yang masih lagi belum tergerak untuk melakukan kebaikan, sebenarnya mereka turut sama telah pun dijentik oleh Allah. Kalaupun hidup mereka itu masih lagi berfikir-fikir merencana operasi berikutnya bagi geng plastik hitam, ataupun kita kata nak menambahkan lagi kualiti tempahan makanan untuk ya-nya, suara itu tetap juga menyeru kepada kita, wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai mereka dengan hadirnya Ramadan ini masih lagi berhajat baghiyal syarr. Baghi maksudnya orang yang masih lagi nakkan asyarr, benda yang buruk dengan datangnya Ramadan. Ada ke orang begitu? Kalau Nabi sebut mesti ada. Tapi suara itu akan bisikkan pada dia, aqsir. Kalimah aqsir ni qasar, pendek-pendekkanlah angan-angan tersebut, pendek-pendekkanlah impian tersebut. Dalam bahasa kita, cukup-cukuplah. Tak ke kalian berhajat untuk sesuatu yang besar yang Allah nak sediakan untuk kalian? Apa yang Allah sediakan untuk kita? Walillahi utaqa'u minan nar. Bagi Allah Ta'ala itu akan ada individu yang akan disenaraikan daripada kalangan orang yang akan dibebaskan daripada azab api neraka. Tak nak ke kita peluang tersebut? Dan ianya bukan bermula macam sebahagian daripada kita letakkan dalam fikiran sebelum daripada ni. Bila sebut janji pembebasan daripada azab api neraka, pakat duk kata ianya 10 malam yang terakhir. Tak, Nabi sebut sebenarnya janji tersebut wadzalika fi kulli lailah. Tawaran tersebut ianya berlangsung tiap-tiap malam. Bermula malam pertama lagi akan ada insan yang akan disenaraikan untuk mereka itu tergolong dalam kalangan orang yang akan dibebaskan daripada azab api neraka. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah dia peluang yang Allah nak bagi sebenarnya. Maka malam ni dengan sebab apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW, saya bawakan tajuk ini. Kalaupun tuan-tuan telah pun bersedia untuk menempuh Ramadan dengan gembira, bagi mereka sahabat-sahabat kita yang lain, inilah kadang-kadang
Apa yang perlu daripada kita ialah santunan kita terhadap mereka. Agar kita kata kita tak masuk syurga seorang-seorang. Kita nak masuk syurga ramai-ramai. Kita nak masuk sama-sama dalam syurga Allah. Kalau tuan-tuan telah pun bersedia dalam kebaikan, tuan-tuan berikan ruangan kepada yang lain untuk turut sama merasakan santunan kebaikan itu sebenarnya sesuatu yang indah. Mungkin sebelum daripada ni, bila mana mereka nak melakukan kebaikan, adanya sindiran-sindiran untuk mereka, adanya perkataan-perkataan yang buruk untuk mereka. Maka hari ini kita kongsikan bagaimana Ramadan yang mungkin dipandang oleh sebahagian daripada kita dengan pandang yang tidak menyukai akannya. Apapun alasannya, susah nak puasa, rasa berat, rasa macam orang Kedah kata renyah ni payah. Ni dia, tuan-tuan. Cuba kita lihat apa sebenarnya Ramadan ini. Ramadan ini, tuan-tuan, sebenarnya adalah merupakan santunan Allah untuk seluruh hamba-hambanya yang ingin tunduk dan beriman kepada dia dengan sebenar-benarnya. Betul ke Allah nak suruh saya ni dalam keadaan, ataupun Allah nak berikan saya satu benda yang baik? Yang saya duk rasa bila mana datangnya Ramadan saya makin susah. Pasal apa? Tak boleh makan, tak boleh minum, jeling bini pun kena kawal-kawal. Contohnya, nak cakap tak boleh cakap sebarang, kena cakap berlapik elok-elok. Semua benda saya kena jaga. Susahlah. Tuan-tuan, nak boleh faham sebenarnya Ramadan inilah merupakan santunan Allah buat kita, kita kena melihatnya daripada perspektif wahyu, bukan daripada perspektif hawa nafsu. Kalau kita lihat daripada perspektif hawa nafsu, memang kita takkan nampak apa-apa kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita. Pasal apa? Sebab Allah sendiri telah menyatakan hawa nafsu kita ni tidak akan ada apa yang disuruh kepada kita, melainkan semuanya daripada jenis yang buruk-buruk belaka. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya yang dikatakan hawa nafsu itu sentiasalah ia menyuruh kepada benda-benda yang buruk, melainkan apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akannya. Iaitulah bila mana Allah rahmati kita, Allah berkehendak, Allah berkenan kita ni untuk digolongkan dalam golongan yang baik, barulah akhirnya nafsu itu akan terpimpin untuk mendorong kita melakukan pekerjaan yang baik-baik. Tapi sebelum daripada tu, kitalah yang kena latih hawa nafsu kita untuk melihat apa yang Allah datangkan kepada kita itu adalah kebaikan. Tetapi jangan dilihat daripada perspektif hawa nafsu, tetapi lihatlah daripada perspektif wahyu. Bila sebutkan daripada perspektif wahyu, kita kena lihat puasa ini daripada apa yang Allah datangkan daripada bicara Al-Quran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka Al-Quran, buka juzuk yang kedua, ayat yang ke-183, bermulanya cerita berkenaan tentang perkara ni. Kalau tuan-tuan ada Quran sekarang, tuan-tuan ada terjemahan, buka depan saya, buka depan kita, tuan-tuan perhatikan. Kalau tuan-tuan tak nak buka Quran besar, buka handphone, tengok mana ustaz ni biar betul dia sembang tu betul ke tidak ke, digoreng ke, suka dia je. Tuan-tuan, Allah mulakan firman ayat 183 daripada surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Apa yang Allah nyatakan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah ditulis ke atas kalian dengan puasanya, yang mana ianya telah pun ditulis bagi orang-orang yang sebelum daripada kalian, mudah-mudahan kalian akan bertakwa. Bagaimana ayat yang pertama ini telah pun menunjukkan santunan Allah buat kita semua. Sama ada kita yang baik ataupun kita yang belum baik ini, tuan-tuan, Ramadan adalah merupakan satu santunan Allah yang teramat hebat untuk kita. Bagaimana ketika mana Allah hendak menitahkan kita dengan puasa, sesuatu yang menjadi hak Allah untuk memerintahkan hambanya dengan apa bahasa sekalipun. Macamlah seorang tuan bila mana nak memerintahkan mereka yang berada di bawahnya, dia boleh mengherdik mereka, dia boleh menggunakan suara yang kasar, dia boleh menggunakan apa sahaja bahasa, sebab dia merupakan seorang tuan bagi seorang hamba. Tapi Tuhan tak kala mana nak membahasakan hambanya, Tuhan boleh panggil kita dengan apa sahaja. Tapi Tuhan panggil dengan apa? Wahai orang beriman. Kalau kita orang yang buruk perangai, tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, dia sapa kita yang tengah buruk perangai tu, dia kata, wahai encik orang yang beriman. Apa tuan-tuan rasa? Macam sindir kan? Macam perli kan?
Lain-lain kali kita malu-malu, aku ni bukan orang beriman. Maksudnya iman daripada sudut akhlak itulah. Mudah-mudahan iman tu tak hilang daripada kita. Tapi kalau orang sebut pada kita, kita tengah duk buat jahat, tengah duk mencuri tabung sorok, tiba-tiba tu imam tegur, wahai abang yang beriman, kita rasa apa? Terkejut kita, tersentaknya kita. Kita bukan orang yang baik-baik, kita tahu banyak kekurangan diri kita. Tapi bila mana orang sapa kita dengan sapaan yang baik, wahai orang beriman, tak ke hati kita rasa malu, rasa segan, rasa nak menurut kata-kata yang dikatakan dengan panggilan yang baik tersebut. Allah nak suruh kita puasa. Allah tak kata, wahai hamba-Ku, puasa engkau. Tak. Allah kata, wahai orang beriman. Maka siapa yang menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan inilah permulaan, kalaupun dia belum lagi bermula. Tapi kalaupun dia dah bermula, mudah-mudahan itulah tanda iman ada dalam hati dia. Itu sebab kata Ibnu Mas'ud, bila mana kamu mendengar akan kalimah ya ayyuhalladzina amanu fa asghi sam'ak, tolong pasang telinga elok-elok. Pasal lepas daripada kalimah ya ayyuhalladzina amanu, pasti akan datang perintah ataupun larangan. Cari dalam ayat-ayat Al-Quran kalimah ya ayyuhalladzina amanu, tuan-tuan takkan jumpa melainkan selepas daripada ya ayyuhalladzina amanu pasti akan ada perintah ataupun larangan. Allah nak suruh kita. Apa yang Allah nak suruh? Allah nak suruh kita puasa. Sebut puasa, tuan-tuan macam mana? Puan-puan macam mana? Suka ke tak suka? Kalau kata dalam bahasa orang beriman macam tuan-tuan ni, sukalah ustaz. Tapi tuan-tuan macam mana kalau saya buat satu ayat? Tuan-tuan, untuk Ramadan ni tuan-tuan diberikan pilihan. Nak puasa boleh, tak puasa pun boleh. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Tak puasa lah ustaz, dah begini tu. Maksudnya bukan puasa itu menjadi kesukaan kita. Hak tak puasa tu yang kita suka. Allah pun tahu pasal apa dia yang ciptakan kita. Dan tak salah tuan-tuan jawab begitu, sebab itulah perasaan manusia. Itu kita. Nah? Tapi kita tahu macam yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mudah-mudahan benda yang kamu benci itulah, itu yang baik untuk kamu. Doktor, kalau doktor kata pada kita, encik ni kena potong kaki. Potong kaki. Mana nak potong kaki ni? Saya sayang kaki saya. Tapi encik, kalau encik tak potong kaki, minggu depan sekali lagi, innalillah. Tak apalah, walaupun saya tak suka kaki saya hilang, potonglah. Pasal apa? Saya tahu itu baik untuk saya. Allah tak sampai potong nyawa kita dengan puasa dah. Allah cuma potong waktu kita makan saja. Tapi itu pun kebaikan untuk kita. Maka bila Tuhan sebutkan puasa ke atas kamu, Allahu Akbar, kena puasa beratnya lah. Tapi lihat bagaimana Allah menyantuni jiwa-jiwa manusia yang akan ada sedikit memberontak ataupun banyak memberontak pada perintah yang kita tahu rata-rata daripada manusia akan terasa berat dengannya, sebab terpaksa bertentang dengan hawa nafsu dirinya sendiri. Allah santuni kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah pun difardukan, yang telah pun ditentukan bagi orang-orang yang sebelum daripada kamu. Macam mana benda ni kita kata santunan Allah untuk saya? Tuan-tuan, ingat tak zaman kita belajar nakal-nakal dulu? Waktu kita buat nakal, cikgu disiplin panggil kita, kamu mari sini. Pergi ke depan, cikgu nak sebat kamu sekali. Nak rotan, denda. Seorang-seorang duduk depan, kena rotan, kena denda. Apa rasa? Best ke tidak? Kawan-kawan kata padan muka, kau kena. Kawan-kawan suka, kita tak suka, sebab seorang-seorang. Cikgu disiplin kata, gelak kan kawan. Semua yang gelak tu pergi depan. Kita hak seorang-seorang tadi, tengok-tengok semua kena pergi ke depan, kena rotan sekali dengan kita. Bagus sama. Kita rasa ringan sikit kan, pasal bukan seorang-seorang kena. Tengok santunan Allah. Allah pujuk kita, kamu yang kena puasa rasa berat ni, bukan kamu seorang yang kena. Orang sebelum daripada kamu pun kena. Kalau orang sebelum daripada kamu boleh tahan sabar, kamu lagi-lagilah boleh tahan sabar. Zaman dulu lagi susah puasa, dengan panasnya, dengan tak ada airconnya, dengan makanan pun tak cukup kadang-kadang. Hak kamu ni semua ada, nak sejuk, nak apa, semua ada. Takkan tak boleh puasa kot. Lemah. Contohnya lah ayat orang muda hari ni kan. Kita rasa boleh lah, boleh insyaAllah.
Itu pun tak cukup dengan 2 santunan, tuan-tuan. Allah sebut yang ketiga. Yang aku suruh kalian puasa juga bukan saja-saja nak bagi susah, bukan saja-saja nak bagi rasa tak best, tapi aku nak bagi benda yang sangat-sangat besar. Cikgu kalau dia kata, cikgu nak kamu belajar sungguh-sungguh, terpaksa ambil masa yang banyak untuk ulang kaji, terpaksa mari kelas tambahan. Pasal apa cikgu kata? Ni, nanti kalau awak berjaya dapat 10A ke, dapat 11A ke, dapat berapa A, cikgu janji awak dapat beasiswa pergi luar negara. Kita dengar dapat beasiswa luar negara dulu-dululah. Pakat semua belajar sungguh-sungguh. Pasal apa? Sebab ada habuan yang besar menanti di balik daripada usaha yang kita lakukan. Allah bila sebutkan pada kita, mudah-mudahan dengan puasa yang kamu kerjakan nanti ada ganjaran yang besar daripada sisi aku, iaitulah mudah-mudahan kalian akan jadi orang yang bertakwa. Hari ni kalau sebut jadi orang bertakwa, takwa je. Pokoklah jadi orang besar, menteri mana ke, ataupun kita kata orang yang ada kuasa politik ke, contohnya lah. Mungkin kita rasa hari ni kita lebih berkehendak benda tersebut. Tapi tuan-tuan, bila mana Allah sebut itu kurnia daripada dia, apa yang datang daripada sisi Allah ini tak pernah mengecewakan manusia. Siapa yang tahu nilai takwa yang sangat-sangat susah kita perolehinya, sampaikan tiap-tiap kali Jumaat Tok Imam akan ingatkan kepada kita, ittaqullah. Pasal apa? Sebab benda ni dah manusia paling senang lupa, paling susah nak dapat. Tapi Tuhan janji, kalau jaga betul-betul puasa yang kita laksanakan nanti, kalian akan dapat yang namanya takwa. Siapa yang memperolehi takwa, dia memperolehi ibaratnya pingat pertama bagi sekalian pingat-pingat yang ada. Di dunia ni kita ada pingat emas, perak, gangsa. Di akhirat, pingat yang paling besar bila mana seseorang itu memperolehi pingat orang bertakwa. Pingat orang bertakwa ni apa yang dia akan dapat? Tuan-tuan buka dalam Quran, cari tentang ayat-ayat cerita pembalasan orang bertakwa. Kesemuanya akan menunjukkan orang bertakwa, dia bukan takat memperolehi syurga, tapi orang bertakwa akan dapat syurga yang paling tinggi. Tuan-tuan buka, cari dalam firman Allah yang banyak yang berkaitan dengan pembalasan orang bertakwa. Tuan-tuan buka surah Az-Zariyat, tuan-tuan akan jumpa innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa akan berada dalam syurga yang di dalamnya terdapat mata-mata air. Apa ada dekat mata air? Tuan-tuan, syurga yang diberikan ciri ataupun sifat mata air ini, ianya hanya berada pada satu syurga. Syurga-syurga yang lain yang kita dengar, jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga-syurga yang lain adalah syurga yang di bawahnya itu ada aliran-aliran sungai sahaja. Tapi hanya satu syurga yang mana di sana adanya mata air. Daripada mata air itulah yang akan mengalirkan sungai-sungai dalam syurga yang lain. Apa dia? Dalam hadis Nabi SAW baginda menyatakan, inna fil jannati mi'ata darajah a'laha al-firdaus wa minha tufajjaru anharul jannah. Sesungguhnya dalam syurga itu nanti adanya 100 tingkat. Yang paling tinggi daripada tingkat-tingkat syurga itulah yang namanya Firdaus. Daripada syurga Firdaus inilah akan dipancarkan sungai-sungai dalam syurga yang lain. Maksudnya mata air itu adalah sesuatu yang berada di mana? Satu yang berada dalam syurga Firdaus. Tuan-tuan nak azan dulu ke ataupun nak teruskan? Tanya tuan rumah ni, di sini ada masjid yang dekat ke? Ada. Kalau ada masjid dekat yang boleh cover tempat ni, maka kalau nak teruskan tak ada masalah. Tapi kalau tak ada, kena azan untuk nak bagi tahu isyak dah masuk. Ada okay. Teruskan tuan-tuan, insya-Allah. Allah bagikan kepada kita takwa, ganjaran bagi puasa yang kita dirikan. Dan benda ni bukan kita kata setakat satu khabar ini, tapi ia telah dikhabarkan dalam hadis Nabi SAW yang kita dengar. Apa Nabi kata? Nabi kata, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa sungguh-sungguh dengan penuh percaya, yakin dengan apa yang Allah datangkan daripada kefarduan ini, diikuti dengan dia hanya mengharapkan ganjaran itu datang daripada sisi Allah. Dia tak harapkan macam kanak-kanak harap, kami puasa duit raya full Itu kanak-kanak tuan-tuan. Kalau remaja, kami puasa penuh dapat baju raya, haknya advance sikit, kami puasa penuh PS5 Pak. Wah,
Itu kanak-kanak tuan-tuan. Tapi bila sebutkan puasa orang-orang yang tahu tentang apa itu puasa, Nabi kata imanan, yang dia yakini itu adalah apa yang ada pada sisi Allah ganjarannya, wahtisaba, lalu dia berharap hanya saja apa yang ada pada sisi Allah. Sebab apa yang ada pada sisi manusia, kalau diberikan ia takkan pernah memuaskan kita. Tetapi apa yang datang daripada sisi Allah, yang akan menghilangkan segala duka nestapa dunia ini tuan-tuan, apa yang telah Allah nyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, niscaya Tuhan kamu akan mengurniakan kamu sesuatu yang akan membuatkan kamu redha, puas dengan pengurniaan tersebut. Dapat PS5. Pernah main PS5 tuan-tuan? Tak pernah. Saya pernah main tuan-tuan. Excited juga. Dengar PS5 orang kata advance. Tapi dah main 2-3 jam, rasa-rasa kalau ada PS6 nanti saya nak beli lagi lah. Contohlah, maksudnya saya takkan puas dengan satu-satu peringkat yang diberikan Allah untuk dunia ini. Sebab dunia ini takkan pernah memuaskan kita. Sifatnya apa dia? Kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, disebutkan dunia ini ibarat air laut. Lagi kita minum, lagi kita akan merasa dahaga dengannya. So, kena hati-hati. Ambil takat mana yang perlu. Tapi kalau kita ambil seolah-olah kita melanggar ni maksudnya teguk dengan seteguk-teguknya, dengan sepuas-puasnya daripada dunia ini, itu takkan membuatkan kita hilang dahaganya. Bahkan dahaga itu akan bertambah. Sebab sifat dunia ini, kata ulama tasawuf, ianya ibarat air garam. Tuan-tuan minum air garam apa jadi? Bukan makin hilang dahaga, makin dahaga lagi. Itu sifat dunia. Lalu siapa yang berbuat demikian, iaitulah dia beriman sungguh-sungguh dengan puasa yang telah difardukan oleh Allah kepada dia, dengan melaksanakan tuntutan-tuntutan keimanan tersebut, dan hanya mengharapkan ganjaran daripada sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah padam habis semua dosa-dosa dia yang telah berlalu daripada dosa-dosa kecil. Inilah antara ciri-ciri yang akan membawa kepada ketakwaan kepada Allah. Orang yang bertakwa ialah orang yang melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tapi macam mana kita boleh buat apa yang Tuhan larang, tinggal apa yang Tuhan suruh kadang-kadang? Sebab kita ada masalah yang lain. Kita ada masalah dosa yang menghambat diri kita daripada taat pada Allah. Tapi bila mana dosa itu terpadam, mudah-mudahan itulah yang akan meringankan diri kita untuk melaksanakan ketaatan yang membentuk takwa yang sebenar dalam diri kita. Satu ayat dah 3 santunan Allah sekurang-kurangnya. Tapi ayat ni tuan-tuan, dia tak habis kat situ. Allah sebutkan dalam ayat 184, ayyaman ma'dudat, yang kata puasa ni bagi yang mula terasa berat. Nak kena puasa sebulan? Berat tak? Berat lah sebulan. Takkan puasa sehari boleh lah ustaz? Sabar tuan-tuan. Allah jawab. Allah kata apa dia? Ayyaman ma'dudat, yang namanya puasa itu cumalah pada bilangan hari-hari yang boleh dihitung kira. Tuan-tuan, berapa lama tuan-tuan puasa? Sebulan. Ada jawapan yang lain? Kalau yang jawab sebulan tu betul dan salah. Macam mana tu ustaz? Pada namanya sebulan betul, tapi pada pekerjaannya tidak sebulan. Tak ada orang puasa sebulan. Siapa yang puasa sebulan mati dulu tuan-tuan. Maksudnya apa dia? Dia puasa daripada 1 Ramadan, buka 30 Ramadan, matilah, tak makan minum. Kita campur-campur waktu kita berpuasa sebenar-benarnya. Satu hari dalam kondisi kita di Malaysia ni lebih kurang 14 jam je. 14 jam darab 30, tak sampai 20 hari. Cukup tak jari kita nak hitung kira? Cukup. Maksudnya sekejap je kita puasa. Sekejap je. Itu perbandingan yang pertama. Maksudnya tempoh, kalau kita betul-betul dikira berpuasa pada erti puasa tahan diri daripada makan dan minum dan segala perkara yang dilarang oleh Allah dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, tak lama pun. Kalau kita nak buat satu lagi perbandingan, bagaimana yang dikatakan 30 hari di bulan Ramadan yang kita dikatakan berpuasa padanya, kita buat ianya perbandingan dengan 11 bulan yang lain. 360 hari yang diminta untuk kita puasa cuma 30 hari. 30 daripada 360, 1/12. 1/12 tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan ni orang yang menerima harta pusaka 1/12, tuan-tuan okey tak? Allah Ustaz, janganlah. Hak laki paling kurang kami dapat 2/3 lah Ustaz, daripada asabah ataupun baki itu kan. Biarlah berbaloi.
Ini 1/12. Siapa pun tak nak. Pasal apa? Sikit. Tapi bila sebut Ramadan 30 hari, Allah beratnya. Sedangkan ia 1/12 tuan-tuan. Kecil tak? Hari yang boleh dihitung kira 360 tu ialah banyak. Tapi awak 30 hari je daripada 360. Rasa malas lagi. Malu kat Allah. Malu dekat Allah. 11 bulan dah kita kekenyangan. 1 bulan Tuhan bukan tak bagi kita kenyang, tapi kawal-kawal kenyang tu. Pasal apa? Kita tahu bagaimana mereka yang kekenyangan, selalu kekenyangan ini ianya boleh mengakibatkan kita boleh terjerumus ke lembah yang bahaya. Pasal apa? Tuan-tuan ingat tak bagaimana ujian kepada bapa kita Adam AS sewaktu berada dalam syurga Allah? Benda yang dilarang kepada Nabi Adam ialah daripada bahagian apa? Jangan makan. Makan apa? Benda yang dilarang. So kalau kita biasa kenyang, kita tak biasa lapar. Once bila mana kita diuji dengan lapar pada waktu-waktu yang mendatang, silap hari bulan yang haram pun kita badal. Tapi Tuhan latih kita untuk adanya kawalan diri ketika mana kita kenyang dan juga lapar, supaya kita tahu kita hanya akan makan pada apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, walaupun asal-asalnya halal. Itu pun kita tak makan, apatah lagi kalau ianya haram. Karipap semalam beli, tak sempat habis buka puasa, pagi esok tiba-tiba azan sah, azan subuh. Karipap tu kita beli, duit kita intinya adalah kentang dan juga daging. Sedap pula rasanya waktu kita buka semalam, cuma tak sempat nak habis. Walaupun tinggal lagi seketul tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan buat pejam mata. Tak apalah, dik, kerana seketul yang sedap ni aku telan juga. Tak boleh. Pasal apa? Ianya Tuhan larang, Tuhan haramkan. Haramnya sesuatu bukan semata-mata namanya benda, tetapi ia bila mana Allah kata ianya haram, maka ia haram walaupun asalnya halal. Nampak? Kita jaga diri kita. Bila mana kita boleh jaga benda ini, inilah sebenarnya benda yang Tuhan nak bagi didikan taqwa. Didikan yang akan menyelamatkan kita untuk kita masuk syurga Allah, jauh daripada neraka. Jangan sampai kita mengulang episod satu ketika dahulu, bila mana adanya syaitan yang datang membisikkan kepada Adam, makan je lah, ianya akan membuatkan kamu kekal dalam syurga, ataupun kamu akan beroleh kebaikan yang banyak daripadanya. Maka disitulah berlakunya pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan menyesalnya ia sehinggalah kepada akhir masa. Kita jangan sebab kerana karipap yang seketul, dik, kerana sedutan sama rokok yang sekali, tak apalah, sekali je sedut, tuan-tuan, kita akan menyesal seumur hidup kita. Pasal apa? Sebab apa yang Allah sediakan bagi tempoh 30 hari ini tuan-tuan, ia bukan sikit, ia bukan kecil. Satu ketika nanti tuan-tuan tahu akan ada sekelompok manusia memasuki syurga ini dengan laluan yang khas. Orang panggil fast lane, laluan pantas. Kita kalau di KLIA, tiba-tiba kita diberikan fast lane, awak VIP silakan masuk laluan fast lane ni. Oi, senyum lebar kita. Di syurga nanti tuan-tuan, Nabi sebut apa dia? Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saim. Dalam syurga nanti ada satu pintu yang namanya pintu Rayyan. Pintu ini tidak akan memasuki manusianya melainkan hanyalah orang-orang yang berpuasa. Bayangkan kita tak puasa dekat dunia. Ustaz, saya puasa juga, cuma ada yang saya tak puasa. Kalaulah itu diambil kira oleh Allah sebagai kita dikira sebagai tak berpuasa, walaupun cuma sehari, walaupun 2 hari, Tuhan kata, kau tak puasa. Saya puasa ya Allah. Kau tak puasa penuh. Jangan masuk ke si pintu ni. Kita nak ke? Sebab pintu ini, kata Nabi, bila mana yang akan memasukinya itu hanyalah orang-orang yang berpuasa. Fa'idha dakhalu ughliq. Bila mana orang puasa masuk, Allah akan tutup pintu ni. Siapa tak puasa, masuk pintu lain, kalau pun dia boleh masuk. Nak ke kita dilewatkan daripada masuk syurga? Ketika mana orang lain boleh masuk melalui pintu syurga yang namanya pintu Rayyan ini, kamu next door. Kita tak nak. Tapi kalau kita tak merasa tergiur dengan apa yang Allah sediakan daripada pintu syurga yang dikhususkan untuk orang berpuasa, untuk orang yang bertakwa ini, pada hari-hari yang boleh dihitung kira ini, kita takkan dapat tuan-tuan. Lagi apa dia tuan-tuan, santunan Allah daripada ayat tersebut banyak lagi. Saya nak sebut, tak habis kuliah kita malam ni, Ustaz. Antaranya kalau tuan-tuan lihat pada ayat 184, dalam keadaan susah-susah puasa, Allah bagi apa dia? Allah bagi yang namanya apa dia tuan-tuan?
keuzuran bagi siapa-siapa yang tak sihat, bagi siapa-siapa yang musafir untuk tujuan ibadah. Hak yang tak sihat betul-betul ya. Yang tiba-tiba buat tak sihat tu tak termasuk lah. Nak kata tak sihat tu pastikan dapat betul dia punya keadaan yang sebenar. Jumpa doktor, tanya doktor, saya ni agak-agak kalau saya puasa ni boleh tahan ke tidak. Doktor kata, abang, kalau abang puasa ni bahaya untuk abang buka lah. Contohnya, kita ada keyakinan bahawasanya itulah keuzuran yang Tuhan bagi. Jangan sikit-sikit, pasal apa sakit ni? Oh, saya terpijak juri pagi tadi Ustaz, saya berbuka pada hari ni. Duri kecil je, tak ada apa-apa pun, ya, tak mati pun, tapi saja cari alasan. Jawablah kita depan Tuhan nanti. Itu bukan uzur yang dimaksudkan. Musafir, ada juga yang plan, satu Ramadan ni saya dah beli tiket Ustaz, pasal apa? Saya nak musafir. Kan musafir itu menghilangkan daripada saya kewajipan berpuasa. Kalau niat untuk bermusafir itu supaya tidak berpuasa, itu permusafiran maksiat. Apa-apa permusafiran maksiat tidak mengizinkan kita berbuka. Hanya permusafiran atas tujuan yang diizinkan oleh syarak, maksudnya atas tujuan ibadah, maka ia dibenarkan. Contohnya kita pergi umrah, terbang atas flight, boleh buka. Pasal apa? Kita nak buat ibadah. Ataupun kita nak pergi ziarah mak ayah, benda yang baik, boleh kita buka. Itu pun disebutkan wa antasumu khairul lakum. Kamu puasa sebenarnya lebih baik. Kenapa dikatakan puasa pada waktu ketika mana kita berbuka itu dibenarkan lebih baik? Sebab kita tahu nak ganti lagi susah daripada kita puasa bulan Ramadan. Kita puasa bulan Ramadan nanti cobaannya kurang. Hak yang jenis-jenis menjilat aiskrim depan kita tu kurang sikit. Hak tinggal hak halus-halus je, hak kecil-kecil je. Tapi kalau luar bulan Ramadan orang buat open house, kita pula puasa tengok je lah. Cobaan. Berapa kali cobaan nak kena tahan. Tapi kalau bulan Ramadan, almost kebanyakan daripada kita akan puasa. So dia punya cobaan dia, cabarannya kurang. Itu sebab puasa tu lebih baik. Tapi siapa nak buka, tak apa, jangan hina dia, jangan kata apa-apa. Sebab dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faminna as-sa'im minna al-muftir wa la ya'ibu as-sa'im al-muftir wa la al-muftir as-sa'im. Kami telah bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan kami ada yang berpuasa, ada yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak menghina orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak menghina orang yang berpuasa. Tapi yang berpuasa mudah-mudahan lebih baik untuk dia. In kuntum ta'lamun, kalaulah kamu tahu tentang hakikatnya. Apa lagi santunan Allah Subhanahu wa taala? Antaranya Allah suruh kita puasa bukan pada sebarang waktu, tapi Allah suruh kita puasa dalam waktu yang terbaik. Waktu bila? Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan bulan baik? Allah sebutkan dalam ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan itulah Allah turunkan Quran padanya. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya akan jadi baik. So kalau kita nak jadi baik, kaitkanlah kita dengan waktu yang Allah tentukan kebaikan padanya, itulah bulan Ramadan. Macam mana nak jadi baik bulan Ramadan? Puasa elok-elok, taatlah Allah baik-baik bulan Ramadan. Bukan kita kata bulan lain kita tak baik. Tapi kalau pada waktu yang baik, tempat yang baik, kita tak mampu jadi orang baik, agak-agak waktu bila kita jadi baik? Macam orang katalah, orang pergi Mekah pakat jadi baik belaka. Tiba-tiba ada yang jadi orang tak baik depan Kaabah. Hak jenis mencuri duit orang. Orang kata kau depan Kaabah pun kau berani mencuri, agak-agak kau ni lah. Agak-agak lah, depan Kaabah kau nak mencuri. Bukan kita kata waktu lain boleh mencuri, tempat lain boleh mencuri. Tapi kalaulah pada tempat yang baik, pada waktu ketika yang baik, kita tak mampu untuk jadi orang baik, agak-agak waktu bila yang lebih baik untuk kita jadi orang baik? Tak ada. Bulan Ramadan lah masanya. Orang lain pakat jadi baik, tiba-tiba kita jadi yang tak baik. Pelik. Weird orang putih kata. Rare. Tapi orang Melayu, kadang-kadang rare itulah yang paling disuka. Ini kasut rare, topi rare. Hak tu tak apa tuan-tuan. Tapi jangan jadi orang yang rare pada bulan Ramadan. Orang lain puasa, kita tak puasa. Hak jenis rare macam ni layak untuk diberikan satu apa panggil orang panggil, satu pelayanan yang istimewa. Itu sebab pejabat agama bulan Ramadan ni best tuan-tuan. Siapa-siapa tak puasa, dia tak bagi kenderaan yang biasa-biasa. Dia bagi kenderaan van jenazah je. Pasal apa? Itu kenderaan yang rare. Orang hanya naik sekali seumur hidup. Tapi siapa tak puasa, dia boleh naik 2-3 kali. Rare lah. Dan dah dia nak rare sangat kan. Pejabat agama ni bagus juga kadang-kadang. Tapi apa pun daripada puasa yang Allah sebut sebenarnya, Allah kata dalam ayat 185, la'allakum tashkurun. Allah nak buat kita supaya jadi orang yang bersyukur. Pasal apa?
Sebab kita takkan dapat faham erti kesyukuran melainkan kita berada pada satu keadaan yang berlainan daripada apa yang kita terbiasa dengannya. Kita biasa kenyang. Bila kita biasa kenyang, kadang-kadang nak cakap Alhamdulillah pun lupa. Tapi kalau kita lapar, lepas kita lapar kita dapat makan, pada apa yang kita makan lepas lapar itu kadang-kadang memberikan erti lebih besar tentang apa ertinya syukur dalam diri kita. Kita sebelum daripada ini sentiasa kenyang. Pasal apa? Pasal kita dah biasa. Tapi sekali kita lapar, bila kita makan, Allah, rupanya ini nikmat Allah yang selama ni kita tak hargai akannya. Sedangkan satu ketika nanti kita akan dilarang daripada diri kita untuk lagi mendapat jamahan daripada makanan tersebut. Bila mana dah sampai masa rezeki kita habis, mati nanti mana boleh makan dah. Dunia ni Tuhan bagi makan. Syukur kita macam mana? Syukur kita masih lagi kurang. Hari ni makanan bukan kurang lagi, yang kurang adalah syukur kita. Nikmat Tuhan tu banyak, tapi syukur itu yang kurang. Tapi Tuhan nak didik kita Ramadan inilah waktu untuk nak menyegarkan kembali sifat syukur. Yang kita tahu faedah syukur ni apa dia, lagi banyak kita syukur, lagi banyak nikmat yang kita akan dapat. Dan yang terakhir malam ni, walaupun sebenarnya bicaranya sampai ayat 188, tapi masa yang tak mengizinkan. Kalaupun tuan-tuan kata tak apa Ustaz, kami tunggu sampai pukul 10, tuan-tuan nak tunggu saya nak balik. Okey, saya berhenti pukul 9 insyaAllah. 186, tuan-tuan kalau tuan-tuan buka 186, apa yang Tuhan sebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Dan tak kala mana ditanyakan kepada kamu wahai Muhammad, akanku, maka katakanlah aku hampir kepada mereka. Maka kata Allah, jawablah akan seruan yang menyeru. Berimanlah akan kalian, jawablah akan seruannya. Mudah-mudahan kalian akan beroleh petunjuk. Daripada terjemahan yang saya bacakan tadi, apa yang tuan-tuan nampak tentang Ramadan? Tak ada. Secara zahirnya tak nampak cerita tentang Ramadan langsung. Berbanding ayat 183, 184, 185 clear state about Ramadan. Clearly stated about Ramadan, cerita tentang Ramadan, kefarduannya, keuzuran yang diberikan, apa yang Allah bagi daripada bulan yang mulia, semua cerita tentang Ramadan. Tapi ayat 186 tak nampak satu pun sebutan tentang Ramadan. Tapi cerita tentang bila mana ditanyakan kepada Nabi, katakanlah bahawasanya aku sangat hampir kepada mereka. Ayat ni adalah ayat yang kita lihat seolah-olah terasing daripada bicara Ramadan. Sebab ayat lepas daripada tu, ayat 187, ayat 188 ada perkaitannya dengan Ramadan secara langsung. Tapi tuan-tuan, kalau kita ulang kali yang kedua, kita ulang yang ketiga, ayat 186 ni kita dapati bahawasanya kenapa dia dimuatkan daripada bicara Ramadan yang sekian banyak. Tuhan nak bagi tahu pada kita, bulan Ramadan ini tak kala mana kita puasa, itulah waktu yang kita paling hampir dengan Allah. Betul ke tidak? Tuan-tuan, waktu apa yang kita paling hampir kepada Allah pada keadaan yang biasa? Iaitulah pada keadaan kita paling susah. Daripada kehidupan manusia yang biasa-biasa ni tuan-tuan, apa saat yang paling susah? Waktu kita lapar. Betul? Lapar paling susah. Hak sakit tu keadaan yang luar biasa, jangan-janganlah. Tapi waktu yang biasa ni, yang paling susah tiap-tiap hari, waktu kita lapar, menggigil-gigil. Oh, lapar. Waktu kita lapar ni lah waktu kita paling hampir kepada Allah. Itu sebab Nabi sebutkan waktu doa kita yang paling diterima oleh Allah waktu bila tuan-tuan? 3 tempat. Salah satu daripadanya iaitu waktu kita nak berbuka. Kenapa? Pasal itulah waktu kita paling lapar. Betul? Waktu kita paling lapar bila? Waktu nak berbuka. Siapa yang sebelum waktu buka dia paling kenyang? Suspek. Biasanya waktu paling buka itulah, waktu nak buka itulah, itu paling lapar. Sebab itulah paling akhir daripada waktu kita kena berpuasa. Bila mana kita lapar, hati kita ni akan merintih. Hati kita ni akan disebutkan dalam bahasa orang putihnya hati yang fragile, hati yang sangat-sangat rapuh, yang dia tahu kalau Tuhan tak sambut hati dia, dia akan telan kali 4 masa tu juga, lapar sangat. Tapi dia nak Tuhan sambut hati dia waktu dia menentih, ya Allah, perutku sedang lapar, ya Allah. Inilah waktu yang aku harapkan kau tolong aku sampai saat terakhir, supaya aku dapat menjalani ibadah Ramadan ini dengan jaya ni. Ya Allah, pada kelaparan yang aku rasakan demi ketaatan padamu, ya Allah, perkenankanlah sekalian doa kami, ya Allah. Waktu tu kita angkat doa, waktu kita nak berbuka itulah Nabi kata, as-sa'imi hina yuftir, pada orang yang berpuasa saat dia nak berbuka itulah
salah satu daripada doa yang akan diterima oleh Allah. Sebab waktu itulah hati kita, diri kita sangat-sangat dekat dengan Allah. So kalau kita tak ambil kesempatan yang sebegini untuk kita nak menghampirkan diri kita kepada Allah, waktu bila lagi yang kita boleh hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saat ini kita tidak ada lagi pengganggunya yang namanya syaitan yang selama ini cuba untuk menjarakkan kita dengan Allah. Kita tak ada lagi yang namanya hawa nafsu yang sentiasa menyuruh kita untuk nak buat benda jahat. Sebab apa? Waktu tu dia sudah dilemahkan. Bila kita lapar, nafsu lemah. Yang ada antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi terpulang pada kita. Sama ada kita nak gunakan kesempatan itu untuk kita nak dekatkan diri kita dengan Allah, ataupun itulah waktu yang kita nak buat diri kita paling jauh dengan Allah. Pasal apa? Malam tuan-tuan, kalau kita kata dekat-dekat nak puasa, buka puasa, itulah waktu kita duduk melayan drama Pukul 7 tu. Sedangkan waktu itulah patut kita angkat tangan doa, ya Allah, inilah waktu saat untuk aku dekat dengan kau, minta apa yang kita nak minta, Allah akan perkenankan. Allah kata falyu'minu bi falyastajibuli wal yu'minu bi, hendaklah mereka menjawab akan panggilan daripada aku dan juga mereka itu beriman dengan aku, la'allahum yarshudun. Kita minta pada waktu itu apa permintaan yang paling penting daripada sekalian yang kita nak minta, tuan-tuan? Ni waktu kita nak berbuka puasa ni, tuan-tuan, apa permintaan yang paling penting untuk kita minta pada waktu tersebut? Hujung ayat tersebut memberikan isyarat yang jelas, iaitu Allah kata mudah-mudahan mereka itu beroleh petunjuk. Itu sebab tiap-tiap hari doa kita paling banyak apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk daripada Allah. Ramadan inilah waktu Allah nak gunakan petunjuk kepada kita. Banyak benda yang kita tak jelas tentang hidup kita, Allah jelaskan balik. Macam mana Allah atur kehidupan kita begitu hebat. Itu sebab dalam ayat 185 Tuhan kata daripada puasa ni, Tuhan kata apa dia? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan nak daripada puasa ni kita menjadi mudah. Bukan daripada puasa ni Tuhan berkehendak kita jadi susah. Tapi cuba tanya balik, waktu kita puasa, kita nampak puasa ni mudah ke susah? Sedangkan Tuhan kata Tuhan nak buat kata Ramadan ini jadi mudah. Apa yang jadi mudah dengan Ramadan ni, tuan-tuan? Itu perlukan tajuk yang kedua. Tapi saya tak janji saya boleh datang lagi ke sini. Wallahu ta'ala alam. Itu perkongsian yang saya bukakan minda kita. Saya yakin tuan-tuan boleh jemput asatizah yang lain untuk kongsi dengan tuan-tuan dalam masa yang berbaki ni. Apa yang Tuhan kata Dia berkehendak daripada kefarduan Ramadan ini, ianya kemudahan bagi kita. Dan Tuhan sama sekali tidak berkehendak Ramadan ini menjadi kesukaran bagi kita. Apa yang katanya mudah Ramadan yang saya nampak susah je? Tuan-tuan bicarakan daripada perspektif wahyu, tuan-tuan akan temui apa yang dikatakan Ramadan ini sebenarnya adalah kemudahan yang Allah bagi kepada kita sebagai salah satu bentuk santunan Allah buat sekalian hamba-hambanya yang beriman, sama ada yang pada ketika ini benar-benar saleh ataupun mereka yang sedang berimpi-impi untuk mengelompokkan diri mereka dalam kalangan orang yang saleh. Mudah-mudahan kitalah salah satu dari antara duanya, tetapi yang kita harapkan dengan hadir Ramadan ini akan merubah hidup kita yang sebenar-benarnya. Sebab kita tak tahu adakah ini Ramadan yang terakhir ataupun bukan untuk kita. Kalau inilah Ramadan yang terakhir, rugi kalau kita melepaskan ruangan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maaf banyak-banyak kalau salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.